Tugas yang keenam, seseorang guru harus, yakni mesti menyingkatkan pelajaran menurut tenaga pemahaman si murid. Jangan diajarkan pelajaran yang belum sampai otaknya ke sana. Contoh tadi, budak ni kita bawa ajar operasi campur, 1 campur 2, 3 campur 4, 7. Buat pun masih ada salah lagi. Tiba-tiba kita kata, okey, lepas campur ni belajar kali lah, ataupun belajar bahagi lah. Tolak tak selesai lagi. Sedangkan campur pun dia dah banyak buat salah lagi. Tolak pun tak belajar lagi, tiba-tiba nak pergi bahagi dah. Mana boleh dia nak buat bahagi? Tolak dia tak kerti, kan? Hadis riwayat Imam Abu Daud, maksudnya kami para nabi disuruh menempatkan masing-masing orang pada tempatnya dan berbicara dengan mereka menurut tingkat yang mereka fahami. Kita tahu anak murid kita ni dia boleh pergi setakat ni je. Jangan kita bagi lebih. Dia dah setakat tu ya, dia boleh pergi setakat tu je lah. Murid yang kedua ni boleh pergi lebih, kita ajar lagi. Dia tak ikut tahap-tahap. Hadis riwayat Imam Abu Naim, apabila seseorang berbicara kepada sesuatu golongan tentang persoalan yang belum sampai otaknya ke sana, maka ia menjadi fitnah kepada sebahagian dari mereka. Dia tak sampai lagi pelajaran tu untuk guru cerita dia. Ilmu agama yang asas-asas pun tak selesai, tiba-tiba terus belajar ilmu agama yang tinggi-tinggi, konsep ketuhanan, kerohanian yang dalam-dalam. Lama-kelamaan dia akan jadi kacau fikiran. Dia kena selesai yang bawah dulu. Berkata Sayyidina Ali sambil menunjuk ke dadanya, di sini terkumpul banyak ilmu pengetahuan, sekiranya dapatlah aku peroleh orang-orang yang menerimanya. Satu hari Imam Sayyidina Ali ni, dia macam mengeluh lah. Dia kata, dekat aku ni ilmu banyak, tapi tak ada orang yang layak aku nak ajar. Dia kata, kalau ada lah orang tempat aku ajar ni, alangkah baiknya. Sayyidina Ali ni dia ilmu banyak, dia nak sampaikan tu ilmu yang tinggi kepada orang yang bawah, dia tak boleh sampai. Nanti kacau fikiran. Ilmu yang tinggi untuk orang yang mampu pergi. Dalam kitab Risalah Laduniyah, karya Imam Ghazali juga, Sayyidina Ali dia kata, kitab Taurat, kitab Taurat ni orang Yahudi punya lah sekarang ni. Kitab Taurat kalau disyarahkan, syarahan dia tu boleh dimuatkan ke atas 40 ekor unta. Kitab Taurat tu kalau disyarahkan, dituliskan, 40 ekor unta bawa syarahan ni. Tapi kata Sayyidina Ali, insya-Allah kalau aku diizinkan mensyarahkan surah Al-Fatihah sahaja, sama banyak dengan mensyarahkan Taurat tu. Banyaknya ilmu Sayyidina Ali. Dia syarah surah Al-Fatihah saja, 40 ekor unta bawa syarahan. Punya hebat. Kalau orang Yahudi tadi, dia syarahkan Taurat 40 ekor unta. Sayyidina Ali syarahkan Al-Fatihah saja 40 ekor unta. Teringat cerita Tok Kenali dulu. Syekh Muhammad Abduh, dia nakkan satu orang moderator, satu orang penengah, sebab dia nak berdialog dengan satu orang ulama. Dia nakkan orang tengah. Orang tengah ni Syekh Ahmad Al-Fatani bawa anak murid dia, Tok Kenali. Ni anak murid saya. Layakkah dia ni jadi orang tengah? Bukan nak jadi ulama, jadi orang tengah baru. Dia kata, okey, boleh test ya. Okey, cuba kamu syarahkan surah Al-Fatihah. Jadi Tok Kenali pun syarahkan surah Al-Fatihah. Mengikut ceritanya 7 hari. Tapi bukanlah berterusan, dia balik lah, ada letaknya 7 hari syarah surah Al-Fatihah. Barulah Syekh Muhammad Abduh kata, okey, dia layak jadi moderator, layak jadi orang tengah. Kalau kita tengok orang perdana tu, jadi dia punya tu pengurusi dia tu, baru layak jadi itu je. 7 hari syarah surah Al-Fatihah. Kalau kita syarah 40 minit habis dah. Habis nak cerita apa lagi ni. 7 hari. Kalau Sayyidina Ali 40 ekor unta bawa syarahan. Kalau ditulis syarahan dia, punya hebat. Benarlah ucapan itu. Dada orang-orang baik, yakni al-abrar, adalah kuburan ilmu pengetahuan yang tinggi-tinggi. Orang yang baik-baik ni dia ada ilmu tinggi, tapi dia nak sampaikan tak ada orang yang layak terima. Bila orang ni meninggal dengan ilmu dia sekali. Itu maksud dia. Dada orang baik-baik ini kuburan, menjadi kubur kepada ilmu yang tinggi-tinggi, sebab tak ada orang yang dia nak sampai. Dari itu tidak wajarlah bagi seseorang yang berilmu menyiarkan seluruh ilmu pengetahuannya kepada orang. Hal ini apabila dapat difahami oleh yang belajar dan ia belum dapat mengambil faedah dengan ilmunya. Kata Nabi Isa,
Janganlah engkau gantungkan mutiara pada leher babi. Mutiara tu benda berharga. Kita pergi gantung dekat leher makhluk yang najis, tak kena lah. Kita ada ilmu yang tinggi, kita pergi bagi kepada orang yang tak layak terima. Jadi masalah lah. Macam kita mencemarkanlah ilmu tu. Kita ada satu kitab kungfu. Ini kungfu peringkat tertinggi. Siapa belajar kungfu ni dia boleh kalahkan semua orang. Kitab tu kita nak mati dah, kita pergi bagi kepada satu orang pelukis. Dia tu pelukis, dia memang tak minat melawan. Ni kitab ni ilmu kungfu yang tertinggi. Kamu amalkan ilmu dalam kitab ni, kamu akan jadi jago nombor 1 dalam dunia. Ambil. Bila bagi kepada pelukis, dia tak minat melawan, dia minat melukis. Jadi kitab tu tadi tak sia-sia. Tu maksud dia tadi, menggantungkan mutiara ke leher khinzir. Sia-sia. Mutiara kena gantung pada leher orang yang layak. Kalau kitab kungfu tadi, dia kena bagi kepada orang yang dia nampak memang suka berlawan, mau berkorban diri dia untuk negara, untuk agama, okey, baru bagi. Barulah sesuai. Ditanyakan setengah ulama tentang suatu hal. Ada orang datang kepada Tok Syekh. Ni Tok Syekh, saya nak tanya apakah hukumnya benda-benda gini, tanya kan. Ulama tu tadi tidak menjawab. Lalu orang yang bertanya lagi. Tidakkah tuan mendengar? Dia tanya ulama tu tak mau jawab. Lepas tu orang yang bertanya tadi, dia ancam pula. Tok Guru tak dengar kan Nabi Muhammad kata, riwayat Ibnu Majah, barang siapa yang menyembunyikan ilmu yang bermanfaat, nescaya datang dia pada hari kiamat, pada mulutnya ada kekang dari api neraka. Dia nak paksa Tok Guru tu cerita. Dia main kat kita. Dia asas-asas agama pun tak selesai. Ustaz, saya nak belajar ilmu hakikat. Aku nak belajar ilmu tinggi-tinggi. Jadi kita diamlah, contohlah. Diam kan. Sebab dia tak layak belajar. Kalau belajar rosak dia akan rosakkan orang lain. Bila tak mau mengajar, dia buat pula hadis. Ustaz tak tahu kan Nabi Muhammad kata, siapa yang sembunyikan ilmu yang bermanfaat, hari kiamat nanti, hari kebangkitan nanti, dekat mulut dia akan kena kekang daripada api neraka. Dia nak paksa ustaz tu mengajar. Apa jawabnya ulama ni tadi? Tinggalkanlah kekang itu dan pergilah. Kalau datang kemari orang yang berfaham dan aku sembunyikan juga, maka letakkanlah kekang itu pada mulutku.